إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب النظام شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bangun lagi, dapat sama-sama kita salat subuh berjamaah. Kemudian kita luangkan masa sedikit untuk kita sama-sama meneliti ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan salat yang kita buat, dengan majlis ilmu yang kita hadiri, menambah-nambahkan lagi insya-Allah keberkatan pada umur kita, pada keluarga kita, pada kehidupan kita mudah-mudahan. Mudah-mudahan bila ada berkat dalam hidup ni tuan-tuan dan puan-puan, kita semakin tenang dalam menjalani kehidupan, dan mudah-mudahan berkat hidup itu menjadikan kita sentiasa mendapat jalan keluar daripada setiap masalah, dan Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita dan rezeki yang berkat mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan seperti biasa kuliah subuh kita meneliti awal surah An-Naml. Kita dah habis surah Syu'ara minggu lepas, dan hari ini kita mula pada suratul Naml, iaitu surah yang ke-27 yang ada mempunyai 55 ayat. Ayat 55 suratul Naml. Jadi surah Bismillahirrahmanirrahim, surah An-Naml ini bilangan ayatnya 93, bukan 93 ayat, dan diturunkan di Makkah setelah turunnya surah Asy-Syu'ara. Jadi turun lepas surah Asy-Syu'ara. Ia mempunyai hubungan dengan surah sebelumnya dalam perkara-perkara seperti berikut. Suratul Naml dengan surah Asy-Syu'ara ada hubungan. Antaranya seperti mana yang disebut oleh Ustaz Ahmad Sunhaji di sini. Yang pertama, sebagai penamat dari apa yang ada dalam surah yang sebelumnya. Kerana dalam surah ini ada tambahan dari yang sudah diceritakan, iaitu dengan menambah kisah Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman. Sebelum-sebelum ni kita tengok dalam surah Syu'ara dia diceritakan kisah Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, Hud, Samud, Nabi Saleh, Ibrahim, Lut, Shu'aib. Dalam surah tambah lagi 2 kisah Nabi, iaitu kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman.
Kemudian yang kedua di sini diceritakan lebih luas lagi dari yang terdahulu seperti kisah Nabi Lut alaihi salam dan Nabi Musa. Dalam surah Asy-Syu'ara dah diceritakan secara ringkas tentang kisah Nabi Lut dan Nabi Musa alaihi salam. Tapi dalam surah An-Naml ini dia perincikan lagi. Dia detailkan lagi penceritaan itu. Kemudian yang ketiga, kedua-dua surah yang ini dan yang sebelumnya ada disebutkan tentang sifat-sifat Al-Quran, bahawa ia adalah sebenarnya datang daripada Allah. Dan yang terakhir menjadi penghibur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana menerima tentangan daripada kaumnya yang kufur dan menolak seruannya. Ini surah An-Naml. Dan surah An-Naml ini diambil daripada kisah salah satu ayat yang ada dalam surah An-Naml ini. Dalam tafsir Qutubi menyebutkan suratul Naml diberi nama dengan surah semut. An-Naml itu semut kerana berdasarkan nasihat seekor semut kepada semut-semut yang lain di lembah semut. Tak kala ketika Nabi Allah Sulaiman dengan tenteranya datang, maka bila semut ni nampak Nabi Sulaiman datang, dia kata udkhulu masakinakum la qalat namlatun, kan, berkatalah seekor semut, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut-semut semua, masuklah kamu dalam rumah-rumah kamu, lubang-lubang kamu. Kalau tidak nanti Sulaiman pijak kamu padahal dia tak perasan kamu. Kau tu kecil-kecil tak nampak. Masuk. Jadi daripada ayat inilah diberi nama sebagai surah semut. Dan Nabi Sulaiman dengar perkataan semut itu, sehingga Nabi sebut dalam ayat tu fatamassama dhahikam. Dhahika. Maka senyum ketawa Nabi Sulaiman bila dengar suara semut. Itu kisah Nabi Sulaiman lah. Jadi hari ni tak ada orang dapat dengar suara semut. Dapat dengar suara semut, senang sikit nak beri arahan ke semut tu. Jangan datang ke rumah kan. Itu tentang sedikit nama surah An-Naml itu. Kita baca sama-sama tuan-tuan, insya-Allah ayat 1. Bermula dengan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله العظيم. Tasin. Ta, sin ni dua huruf hijaiyah. Yang dalam kebanyakan kitab-kitab tafsir menyebutkan hanya Allah Ta'ala saja yang tahu maknanya. Kan, tasin ni. Jadi ta huruf hijaiyah. Asalnya ejaan ta ni ta alif hamzah. Ta, sin, sin ya nun. Dalam ilmu tajwid, bila kita baca ayat-ayat yang rangkuman daripada huruf-huruf itu kena hati-hati. Jadi tasin memang ejaan dia ta alif hamzah. Sepatutnya kena baca ta sin. Sin memang pun ejaan sin ya nun. Tapi bila ta ni dia tak baca ta, dia akan baca dua harakat. Tasin sama dengan ya. Ya alif hamzah ejaan ya tu. Yaun. Sepatutnya kita baca ya
sin. Kita tak baca yasin, kita baca yasin. Jadi ada banyak huruf lagi yang ta. Umpama je kan. Ra. Ra alif hamzah ra. Kita baca ra. Jadi sini ta 2 harakat, sin 6 harakat. Semua tanda panjang yang berada di ayat yang pertama dalam setiap surah yang rangkuman daripada huruf-huruf hijaiyah macam tasin, alif lam mim, tasim mim, kaf ha ya ain sad. Apa lagi tuan? Nun. Jadi di pangkal-pangkal surah yang ada ni, tengah-tengah surah tak ada ni. Semua tanda panjang yang di atas huruf-huruf ni kita kena baca dengan 6 harakat sebab dia mad lazim. Sama ada dia mad lazim kalimi harfi musaqqal ataupun dia mad lazim harfi mukhaffaf. Jangan huraian yang panjang-panjang tu nanti tuan-tuan pening. Nak ingat mukhaffaf pun musaqqal tak payah. Asalkan panjang ya, panjangkanlah 6 harakat. Di sini 6 harakat. Tasin. Saya nak ambil jalan mudah kan. Jadi kan bila orang dongar kan, kalau buat dongar kan susah. Adalah mukhaffaf musaqqal jadi payah gitu. Jadi cukuplah baca betul 6 harakat. Tilka ayatul tu semua huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Kalau hamzah, kalau alif yang mati a lah. Kalau ya yang mati i. Kalau waw yang mati u. Pendek kata setiap a, i, u di pangkal ayat itu adalah mad badal. Walaupun bentuknya seolah-olah seperti mad asli. Tapi oleh kerana huruf hamzah yang di hadapan tu bukan huruf lain, maka dia jadi mad badal. A, I, U ni kita baca dengan 2 harakat, dia mad badal. Ayatul Qur'ani. Tapi sebelum tu kan untuk orang yang pergi haji, pergi umrah kan saya selalu sebut. A ni kan boleh baca 3 wajah. Boleh baca A 2 harakat, boleh baca A 4 harakat, boleh baca tilka ayatul Qur'an, boleh baca 6 harakat. Sebab itu dibolehkan. Tapi bacaan imam lain, Imam Warash. Kan kalau kita dengar orang baca yang kita salahkan. Salah satu baca panjang pula. Itu ada bacaan yang lain. Bacaan Imam Warash bukannya haf. Kita meriwayatkan bacaan Imam haf hanya 2 harakat. Ayatul Qur'ani wa kitabim. Bim tu bagi 2 di bawah bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah. Kita baca dengung qada 2 harakat. Atau bagi yang tidak kenal hukum, tak tahu nama, cukuplah kita melihat semua bagi 2 di atas atau bagi 2 di bawah yang bersilang. Bagi yang tidak selari, macam bin ni, maka itu tanda dengung. Bacalah dengan dengung, kecuali kalau di hadapannya ada huruf lam dan ra. Semua bagi 2 di atas dan bagi 2 di bawah, kalau selari, itu tanda tak dengung. Ini dengung. Idgham ma'al gunnah 2 harakat. Wa kitabim mubin. Bin ni man arid lisukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4, boleh baca 6. Kemudian hudaw itu pun man, itu pun idgham ma'al gunnah. Kerana waw tu huruf idgham ma'al gunnah. Ya waw mim nun. Kita tengok tu. Tanda bagi 2 di atas tu kan tak selari tu. Tanda dengung. Hudaw wa bush. Shin ni dia ada satu sifat nama dia tafashi. Jadi bila sebut shin tu dia mesti bunyi angin tu. Wa bush. Kalau tak bunyi bush itu shin tu cacat. Bacaan tu tidak sempurna. Wa bush. Bush. Dia automatik dia bunyi. Wa bush ra lil mu'minin. Minin tu man arid lis sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Okey, mukminin ni semua perkataan mukminin tu kalau tuan-tuan dengar orang baca wa busyra lil mu'minin. Jangan salahkan. Bacaan tu betul juga. Tapi bukan bacaan Imam Hafs. Busyra tu kalau dengar orang baca busyri pun jangan salahkan. Busyra pun jangan salahkan sebab ada bacaan. Bacaan imam kita ni 3 barisnya tuan. A, I, U. Tapi sebenarnya bila kita rangkumkan semua bacaan-bacaan Al-Quran yang disahkan oleh Nabi, dia bukan sekadar bunyi A bagi fathah, bunyi I bagi kasrah, bunyi U bagi depan. Dia ada 2 lagi. Satu kita panggil imalah.
Bunyi A. Wa busyri, atau dan yang kedua bunyi wa busyra, itu taklil. So kalau dengar dua bunyi ni jangan salahkan orang tu baca betul. Nanti kita yang tak betul sebab kita tak ngaji kaedah bacaan dia. Kan? Jadi kita ni satu bacaan Imam Hafs saja. So tuan-tuan, jadilah ayat dia, bacaan ni, ayat ni bunyi dia lebih kurang bunyi dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa busyra lil mu'minin. Wallahu a'lam. Itu dari sudut ilmu tajwid. Dan kita ngaji Quran ni tuan-tuan wajib ya. Wajib bertajwid tu. Kalau kita tak ngaji bertajwid, dosa kita. Habis Ustaz, saya tak tahu tajwid ni. Lama saya baca, belajar tak dapat-dapat Tak apa. Setiap kali kita baca Quran, kita niatkan untuk belajar. Jangan matikan niat itu. Kalau tidak nanti kita berdosa. Kan? Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yujawwidil Quran asim. Itu kata-kata Imam Jazari. Dan membaca Quran dengan tajwid itu suatu perkara yang wajib. Man lam yujawwidil Quran, siapa tak mentajwid, membaguskan bacaannya, dia asim, dia berdosa. Wallahu a'lam. Ayat yang pertama, Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tasin, Allah Ta'ala saja yang tahu maknanya. Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaihi dan imam-imam lain pun dalam tafsir banyak menyebutkan inilah salah satu daripada tanda-tanda kemukjizatan Al-Quran. Tak ada yang tahu maknanya. Hatta orang Arab sendiri yang turun dalam bahasa Arab Quran ni, dia tak tahu apa yang Tuhan maksudkan Tasin ni. Dan ada juga pandangan yang lain mengatakan bila Allah Ta'ala memuliakan sesuatu surah dengan huruf-huruf hijaiyah, rangkuman huruf-huruf hijaiyah seperti Tasin, Yasin, Taha, Nun, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Sad. Maknanya ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak sebutkan dalam surah tu. Maknanya satu daya tarikat. Satu daya tarikat. Bila sebut ni apa makna ni? Makna nak suruh orang apa ni? Contohlah apa yang Tuhan nak sebut ni? Menarik. Macam cikgu ngajar sekolah kan? Kan kita nak ngajar dulu, kena ada buat set induksi dulu kat sekolah. Mula sebelum ajar, tarik minat pelajar dulu. Kalau cikgu tu masuk cikgu tu fail lah cikgu tu mengajar. Macam itulah. Ini macam set dasi ni. Kan Allah Ta'ala nak tarik kita. Inilah beberapa ayat Al-Quran dan kitab yang terang. Tilka ayatul Quran. Ini ayat-ayat Quran. Wa kitabum mubin. Dan kitab yang terang. Kata Ustaz Ahmad Sun Haji di sini. Tasin ni Allah yang mengetahui maksudnya. Huruf potong ini diletakkan di permulaan surah sebagai memberi ingat kepada si pembaca Quran bahawa ada perkara penting yang akan diperkatakan, patut diketahui olehnya. Menarik kita. Yakni tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Sesungguhnya ayat-ayat yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad adalah ayat Al-Quran, iaitu sebuah kitab yang suci yang dapat memberikan penerangan kepada orang-orang yang mahu memerhatikan dan memikirkan bahawa dia benar-benar diturunkan kepadamu. Datangnya dari Allah bukanlah merupakan kata-kata yang engkau ucapkan atau siapa pun dari makhluk yang mengucap atau mengarangnya, kerana tak ada siapa-siapa yang dapat berbuat demikian, baik dari bangsa jin maupun manusia. Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah cabar. Kulla ini ijtama'atil insu wal jin. Katakanlah Muhammad, kalau berkumpul semua jin dan manusia ni nak buat satu ayat daripada Al-Quran ni, mereka tak akan mampu untuk buat ayat. Imam Qurtubi menyebutkan, dalam ayat pertama ni disebutkan dua sifat Quran. Satu Quran, satu kitab. Quran tu maksudnya bacaan. Kitab tu maksudnya tulisan. Jadi bila sebut Quran tu, dia adalah merupakan tulisan dan bacaan. Tulis dan baca. Kena baca. Kalaulah Quran tu hanya tertulis, tidak dibaca-baca oleh umat Islam,
maka selama-lamanya Quran tu tak dapat beri petunjuk kepada manusia sebab tak dibaca. Dalam itu ada petunjuk-petunjuk kehidupan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau manusia tak baca Quran ni, maka dia tak akan dapat petunjuk. Sebab itulah ulama-ulama dulu membaca Al-Quran pada waktu malamnya, mentadabur pada waktu malamnya, pada waktu siangnya mereka beramal dengan Al-Quran. Dan Imam Dr. Yusuf Qardawi sendiri pun menyebutkan, hafal Quran tu memang bagus, tapi dalam masa yang sama, jangan hafal dia, tapi faham akan kehendak dan maksud Al-Quran itu. Beramal dengan isi Al-Quran tu, itulah perkara yang paling penting sekali dalam interaksi kita dengan Quran. Jadi Quran tu ada dua sifat disebutkan di sini. Satu, kitab yang ditulis. Yang kedua adalah Quran yang dibaca. Jadi tulisan-tulisan kalam Allah ni mesti kita baca, tuan-tuan, jangan tinggalkan. Kalau kita tinggalkan dalam kehidupan kita ni, kita akan hilang keberkatan dalam hidup kita bila kita tinggalkan Quran. Hudan wa busyra lil mu'minin, untuk menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran ni sifat dia lagi, dia beri petunjuk. Macam mana dapat petunjuk Quran? Kenalah baca tadi, kena baca dan tadabbur maknanya. Barulah kita faham nanti bila kita memahami Quran, di situ ada banyak petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia. Wa busyra lil mu'minin, dan dibawa khabar gembira, cerita-cerita yang menyeronokkan, menggembirakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran ni dia jadi petunjuk dan dibawa gembira kepada siapa? Kepada orang beriman. Orang tak beriman dia tak baca Quran ni. Jadi bila sebut orang berimanlah yang menjadikan Quran ni sebagai petunjuk dalam kehidupan dia. Orang berimanlah yang dapat khabar gembira, yang tahu cerita-cerita menarik, menggembirakan, kerana orang beriman yang baca Quran ni. Jadi kalau orang beriman tak baca Quran, ada masalah sedikit dengan keimanan kita sebenarnya. Kalau kita betul-betul yakin dengan Allah, dengan Quran ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tidak boleh kita baca Quran? Allah Ta'ala dah sebut dalamnya ada banyak petunjuk. Kita pula tidak tamak untuk mencari petunjuk-petunjuk Allah. So di mana dah dia punya keimanan kita? Boleh dipersoalkan keimanan kita tu. Cacatlah orang beriman tapi tak baca Quran. Beriman tapi tak baca Quran. Agak-agak kalau nak buat tamsilan sama macam cikgu, tak pernah buat buku, tak ada buku langsung. Pen pun tak ada cikgu tu. Cikgu kau siapa ni? Macam itulah keadaan. Dia orang beriman tak baca Quran tu, ada sesuatu yang hilanglah daripada orang beriman tu bila dia tak baca Quran. Jadi orang beriman saja yang dapat petunjuk daripada Quran. Apa ayat tu? Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Kan Al-Quran sebut kan? Katakanlah wahai Muhammad, huwa, Quran ini bagi orang-orang yang beriman, dia merupakan petunjuk dan syifa, ubat. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqr. Dan orang yang tak beriman dengan Quran ni, seolah-olah ada penutup pada telinga mereka. Mereka tak nak dengar Quran ni. Tapi orang beriman, Allah Ta'ala sebut, huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Quran ini menjadi petunjuk kepada orang beriman dan ubat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang ketiga, alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu yang mendirikan sembahyang dan membayar zakat sedang mereka berhati yakin tentang adanya hari akhirat. Ini cerita siapa ni? Ini Allah Ta'ala mensifatkan orang-orang yang beriman yang ada pada ayat yang kedua tadi. Jadi salah antara sifat ciri-ciri orang beriman tu, iaitu dia, satu tadi, dia menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambah lagi.
alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu yang mendirikan sembahyang dan membayar zakat sedangkan mereka berhati yakin tentang adanya akhirat. Yakni oleh kerana keimanan itu merupakan suatu perkara yang tersembunyi dalam batin atau hati, tak dapat dilihat pada zahir, maka untuk mengetahui setakat mana keimanan seseorang, hendaklah ia menampakkan keimanan itu dengan amalan-amalan dan perbuatan sebagai bukti akan keimanan. Jadi apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita, mayang, puasa, bayar zakat, pergi haji, buat macam-macam amalan, berbakti pada mak ayah, berkata-kata yang baik dengan para sahabat, menjaga hubungan dengan jiran. Ada banyak. Itu semua tanda-tanda bukti yang menunjukkan keimanan seseorang. Sebab bila orang beriman ni akan lahirlah perbuatan-perbuatan yang baik daripada diri dia. Kan? Sedang iman itu maksudnya sendiri tasdiqu bil qalbi, ya? Tikraru bil lisan wal amal bil jawarih. Itulah iman. Iman ni dibonang dalam hati. Bila kita baca Quran, kita meyakini Quran ni dalam hati kita betul dia daripada Allah, isi semua sesuai untuk kegunaan kita. Kemudian kita ulang-ulang dengan sebut, kita lafazkan dengan lidah tentang kebenaran ni. Wal amal bil jawarih. Kemudian kita kena laksanakan. Kan? Kena laksanakan. Kena buat. Jadi apa yang kita buat zahir ni adalah merupakan pembuktian kepada keimanan. Disalah kalau orang cakap, lah Ustaz nampak je tu pergi masjid surau. Macam baiklah, puasa Ramadan je lah yang puasa. Musyarakah dia yang paling banyak musyarakah. Kan tu semua penting. Yang penting hati Ustaz, yang penting hati. Hati apa? Tak ada amalan. Mana Islam ni ada main-main sabut je. Aku beriman, aku beriman. Islam ni rangkuman daripada keyakinan hati dan amal anggota. Kurangnya sabut, yang penting iman Ustaz. Salah kan. Jadi kena dibuktikan iman tu dengan amal-amal yang soleh. Sebab itu selalu ada ayat alladzina amanu wa amilus solihat, alladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman dan beramal soleh. Beriman tak nampak beriman, Allah Taala je tahu. Tapi bila boleh beramal soleh, itu pembuktian terhadap keimanan seseorang. Jadi Quran turun dengan ayat-ayat yang penuh dengan arahan-arahan daripada Allah. Boleh kita ikut arahan tu. Itulah tanda kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok, saya ambil dulu ni juzuk 13 mula ingat kan. Ayat alladzina yuqimuna shalah ni saya sempat pagi tadi tengok Imam Qutubi punya kitab tafsir. Oh iya, memang dia hurai segala macam tentang solat. Bila dia huraikan alladzina yuqimuna shalah, oleh kerana salah itu tiang agama, maka Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih dia bahas cukup panjang tuan-tuan. Dia bermula daripada makna solat itu sampai yang berkaitan dengan solat, nak pergi solat, kemudian makna solat, segi bahasa, segi istilah, kemudian iqamah, nak pergi solat, sampai masuk solat, sampai keluar solat. Detail sungguhlah dalam awal-awal surah Baqarah. Ayat ini lebih kurang macam surah Baqarah kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jadi Sayyidina Umar pernah menyebutkan tentang solah ini. Orang yang mendirikan solat ni kata dia, Sayyidina Umar sebut, barang siapa yang menjaga solatnya, sebenarnya dia telah memelihara agama. Dan barang siapa yang tidak menjaga solatnya, pada perkara-perkara lain, dia lebih menyia-nyiakan. Maknanya dalam urusan kehidupan ni, apa-apa orang pun, kalau dia orang semayang, orang tu kita boleh pakai lah. Ku tak semayang ni orang, contohlah, qajah dia. Kat mana dia masuk qajah? Semayang wajib tu dia tak boleh jaga. Benda yang lain, kata Sayyidina Umar, dia pasti tak boleh jaga. Dia pasti tak boleh jaga. Dia buat cincai nanti. Dia tak semayang. Yang wajib pun Allah Ta'ala suruh, dia lebih kurang. Mayang pun tak boleh. Nakkan pula, lagi pula perkara-perkara yang tak wajib bagi dia. Yang manusia arah, yang Tuhan arah pun tak peduli. Sebab itu Sayyidina Umar kata, kalau orang tu boleh jaga salat, orang ni boleh pakai lah.
Kan? Tapi kalau dia tak solat, perkara-perkara lain tu lebih lagi lah dia boleh sia-siakan begitu sahaja, kata Sayyidina Umar. Termasuk juga saya tertarik dengan apa Imam Qurtubi sebut, solat ni kita ulang balik. Bila kita dah, yang Nabi pesan, ditekan oleh Imam Qurtubi dalam panjang dibahaskan. Ketika kita nak pergi solat, kan, kita dah lambik pergi, jangan berlari-lari, kata dia. Sebab kita sepatutnya meraihkan sunnah Nabi SAW. Apabila kamu nak mendatangi solat, maka janganlah kamu berlari-lari. Datanglah dengan tenang dan tambahlah mana yang kamu tak dapat. Al-Imam Qurtubi menyebutkan, bergerak nak menuju ke tempat solat tu, bagi dia adalah sebahagian daripada solat. Sebab apa? Kalau orang berkerja mestinya kan mencangut-cangut dah. Jadi relax-relax. Apa yang dapat, itulah yang dapat. Yang tak dapat, itu tambah. Jangan kita berlari-lari. Jadi slow-slow, sambunglah kemudian yang tertinggal, kata Rasulullah SAW. Itulah yang Nabi buat. Jadi kadang-kadang kita ada masalah paut, bangun lambik, macam-macam masalah kita kan. Jadi apa yang ada lah, yang kita dapat kan. Kau dapat ujung lah. Kau dapat setengah lah. Yang pentingnya bagi Imam Qurtubi, dia lebih suka menuju ke tempat solat tu sebahagian daripada solat, kata dia. Jadi tenang-tenanglah ketika nak menuju ke tempat solat. Wallahu a'lam. Dr. Wahbah Zuhaili sebut dalam Taksimuni ini, pengkhususan dikhususkan orang-orang yang beriman di sini untuk menunjukkan bahawa hidayah dan kabar gembira hanya akan dapat oleh orang yang mengimani Al-Quran, mengikuti dan membenarkan serta mengerjakan ajaran-ajaran yang dalam itu ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Maaf tuan, ayat sebelumnya. Kemudian orang yang mendirikan solat, orang beriman ni dia mesti mendirikan solat. Wa yu'tuna zakah, dan dia tunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan dia beriman dan dia yakin dengan berlakunya hari akhirat. Jadi salah satu daripada sifat orang beriman tu, dia mesti sembahyang. Kemudian dia mesti bayar zakat. Sembahyang, alhamdulillah kita sembahyang, insya-Allah. Zakat kita kena tengok sama-sama tuan-tuan. Zakat ni bukan saja zakat wang simpanan. Kalau yang berniaga ada zakat perniagaan. Kan? Zakat pertanian, zakat emas, tu nak kena tengok tu. Kan? Takut-takut nanti kita hanya tengok cek kita rasa zakat ni zakat wang simpanan. Tak, kan? Kan kalau kita ada bisnes, kita ada omel banyak, kan? Tu nak kena ambil kira. Semua tu patutnya kita keluarkan zakat. Jangan simpan hak orang lain dalam milik kita. Tu salah besar. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, kan? Dan orang yang beriman ni, sifat yang ketiga dalam ayat ni, dia yakin dengan hari akhirat. Senang nak tengok orang yang tak yakin dengan hari akhirat ni. Kok betul-betul lah kita yakin dengan amal dengan hari akhirat ni, maka atas dunia ni lagi dah menunjukkan amal-amal yang menunjukkan dia telah bersedia untuk menempuh alam akhirat. Sudah pastilah amal-amal yang baik. Salatnya, dengan zakatnya, dengan hubungan yang baik sama manusia, hubungan baik dengan Allah, wirid, baca Qurannya, dengan salawatnya. Mana kata hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dua-dua ni dijaga dengan rapi, dengan sungguh-sungguh. Itulah tanda-tanda orang yang yakin sungguh dengan hari akhirat. Kalau tak apa yakin tu, itu yang jadi akhirnya benda yang paling asas pun dalam kehidupan seorang mukmin, iaitu salat, memang akan ditinggalkan. Sedangkan itulah benda yang paling asas dalam kehidupan kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat berikutnya, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat itu, kami, yakni Allah, jadikan amalan mereka yang buruk kelihatan indah, sedangkan mereka dalam keraguan. Jadi dalam ayat nombor 4 ni Allah Ta'ala sebut, tadi cerita orang beriman. Masuk ayat keempat, Allah Ta'ala buat perbandingan di antara 3 ayat di atas dengan kisah orang beriman dengan orang yang tak beriman. Orang tak beriman ni Allah Ta'ala perhiaskan, makna nampak cantikkan amalan buruk dia. Dia buat amalan buruk, bagi dia cantik dah amalan dia. Dan akhirnya dia sesat dalam perbuatan dia. Orang yang tidak percaya kepada akhirat,
tidak percaya adanya kiamat, tidak percaya kepada hari kebangkitan dari kubur, dan tidak percaya kepada pahala atau seksa. Mereka ini akan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang melihat segala kejahatan yang dilakukannya dipandang baik dan indah belaka. Akhirnya mereka hidup dalam kebingungan kerana tidak dapat lagi membezakan mana yang baik dengan yang buruk. Tidak dapat memikirkan apa akibat dari kejahatan yang mereka lakukan dan apa kesudahan dari sikap mereka yang berperangai buruk. Orang tak beriman, dia tak pernah terfikir pun apa kesudahan ini nanti. Sama agak dengan besok. Pelajar yang baik, yang cerdik, pelajar yang sedar, pergi sekolah dia tahu apa yang boleh buat. Dengan pelajar yang tak sedar, yang tak ada motivasi. Pelajar yang ada motivasi ni, yang dia tahu ni, dia pergi sekolah guna duit mak abah payah-payah. Bongkok-bongkok dalam kebun gotah tu. Kadang-kadang mak terpaksa berperang dengan ular sonduk dalam kebun tu. Dengan nyamuk. Dia dah nampak dah. Ni bulan 1 ni. Kerja rumah datang. Dia kerja rumah. Dia terfikir dah perasaan pertengahan tahun. Berapa bulan dia dah cari dah. Apa yang patut dia baca. Akhir tahun tu macam mana dia nak skor markah. Sampai SPM dia tahu dah. Tanya kawan tu, tanya kawan ni. Tengok soalan tu, tengok soalan ni. Dia memang bersiapkan diri sebab dia tahu. Nanti dia masuk dewan ni memang parah ni. Tak jawab SPM ni Kang. Akhir nanti menangis. Masuk pesan SPM keluar. Macam tu orang beriman. Walaupun duduk di dunia ni belum sampai ke alam akhirat, tapi kita dah bayang dah. Besok kita akan dibangkitkan daripada kubur. Dah bangkit, selipar tak ada, baju tak ada, tak bersunat tak ada, tak bersunat telanjang semua-semua. Dah tu berdiri pula betul-betul ikut tapak kaki kita ya. Kerana ramainya orang pada ketika itu disebut Imam Qurtubi, manusia betul-betul dapat berdiri atas tapak kaki dia. Ketika itu. Dah tu menunggu berlama-lama sehingga masing-masing berpuluh-puluh banjir. Ada sampai koting, sampai ke bahu, sampai poluh, sampai ke pusat, sampai ke dada. Ada yang lomeh dengan poluh sendiri. Itu dia tak fikir orang tak beriman. Orang beriman dia fikir benda macam tu. Ketika itu dia tak tahu lagi nak pergi mana. Nak ke kanan tak boleh, nak ke kiri tak boleh. Yang ada hari itu mengikut saja arahan daripada para malaikat. Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Hari itu yattabi'una ad-da'i. Orang semua ikut satu arahan suara penyeru ya. La 'iwaja lahu. Tak boleh pergi mana-mana. Siang kan kalau cikgu kata semua berkumpul kat padang, ada yang cendekir ni duduk dekat dalam tandas. Panih dalam padang tu, tak duduk menyuruk. Di akhirat semuanya patuh, tak dapat pergi mana-mana. Ikut je. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Semua suara akan tunduk patuh kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Fala tasma'u illa hamsa. Hari itu tak dengar apa-apa pun melainkan helaan nafas orang. Masing-masing ketakutan. Yang itu orang beriman fikir tu. Jadi senang susah kita di akhirat besok bergantung kepada apa yang kita lakukan masa kita hidup dekat dunia tuan. Jadi orang tak beriman dia diperlihatkan amalan tu buruk bagi dia. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Jami' di Ahkamil Quran dia kata dalam menafsirkan ayat orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat itu kami yakni Allah jadikan amalan mereka itu buruk. Amalan buruk itu kelihatan cantik. Kata Imam Qurtubi dia ada bawa beberapa maksud. Yang pertama katanya tafsiran dia mereka sangka baik amal perbuatan yang buruk. Maksud ayat ni. Mereka sangka amal buruk tu baik. Maka mereka buat je. Sesatlah mereka dalam kehidupan. Yang kedua maksud ayat yang keempat ni kata Imam Qurtubi kami jadikan mereka memandang baik perbuatan mereka. Perbuatan-perbuatan yang mereka baik Allah Ta'ala hias jadi baik pada pandangan mereka. Perbuatan yang baik tu memang mereka nampak baik, tapi mereka tak dapat melakukannya. Mereka tak buat pun. Tahu baik ni semua ni baik ni elok buat, ni elok buat, ni elok buat, tapi pandang itu ya mereka tak buat. Yang ketiga kata Imam Qurtubi kami balas mereka dengan sebab kekufuran mereka
maka kami perindahkan semua perbuatan mereka. Baik buruk pun semua Tuhan nampak indah ya kat dia. Padahal yang mereka dalam kesesatan. Sebagai balasan terhadap kekufuran. Jadi, amal-amal buruk semua Tuhan tunjukkan baik. Kenapa buat begitu? Kerana balasan di atas kekufuran mereka. Balasan ke atas kekufuran mereka. Dan Al-Quran menyebutkan dalam suratul An'am kan, ada cerita, ada ayat, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami tutup hati mereka, pendengaran mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, seperti mana awal-awal dulu bila Quran turun mereka tak nak beriman pun. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, kami biarkan mereka sesat, dalam kesesatan, dalam keadaan kebingungan. Sesatlah mereka dalam keadaan kebingungan. Ulaika alladhina lahum su'ul azab wa hum fil akhirati humul akhsarun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat seburuk-buruk seksaan, sedangkan di akhirat mereka lah orang yang rugi. Sebagai balasannya di dunia, orang-orang kafir Quraisy itu ada yang terbunuh dan ada pula yang menjadi tawanan semasa berlaku peperangan di antara orang Islam di dalam perang Badar. Sedang balasan atau seksa di akhirat pula mereka akan menjadi orang yang paling rugi. Dalam kebanyakan peperangan, orang Islam menang. Kan? Itu merupakan balasan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Sedang di akhirat nanti mereka akan disiksa oleh Allah dan menjadi orang yang paling rugi di akhirat, dalam kehidupan akhirat. Di akhirat mereka menjadi orang-orang yang paling rugi. Kenapa? Kerana apa yang mereka lakukan di dunia sedikit pun tidak membantu untuk kehidupan akhirat. Perkara paling asas, mentaati Allah, mentauhidkan Allah, tak dapat dilakukan. Maka bila tak dapat mentauhidkan Tuhan, beriman dengan Allah, sudah pasti mereka tidak beramal. Sedang amalan itu merupakan antara syarat, sebab yang Allah Ta'ala jadikan sebagai penilaian untuk memastikan kita ke mana, sama ada kita ke syurga atau kita neraka. Hakikatnya semuanya bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala masukkan dalam syurga siapa? Beriman dan beramal soleh. Bukan Nabi kat iman ya. Beriman mesti beramal soleh dalam syurga. Ujung ayat Allah Ta'ala sebut innallaha yaf'alu ma yurid. Apa-apa pun Allah Ta'ala buat mengikut kemahuan dia, bukan mengikut kemauan kita. Jadi orang-orang yang tidak beriman, dah lah tak beriman, kemudian tak pula beramal, sudah pastilah tempat mereka bukannya di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada banyak ayat kan tentang innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat innallaha yudkhilul ladzina amanu. 3 ayat dalam Quran Allah Ta'ala memasukkan orang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga-syurganya. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Ayat yang ke-6 ni merupakan penaman kepada kira macam intro lah, permulaan kepada surah An-Naml. Lepas ayat ke-7 nanti kita akan tengok Allah Ta'ala detailkan penceritaan tentang kisah Nabi Musa yang telah disebut dalam surah Syu'ara, tapi secara umum saja. Dalam surah ni Allah Ta'ala ceritakan lagi balik semula bagaimana keadaan Musa alaihissalam ketika diseru di lembah Tua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 6 ni menceritakan, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memperoleh Al-Quran itu dari sisi Allah yang bijaksana lagi mengetahui. Yakni setelah diterangkan sifat-sifat Quran yang mana ia menjadi petunjuk dan membawakan berita gembira kepada orang beriman, sebaliknya siapa yang mengingkari Quran akan rugi. Maka Allah sebutkan pula di sini, iaitu wahai Rasul, sesungguhnya engkau sememangnya memelihara Al-Quran itu dengan dibacakan kepadamu
dan mempelajarinya, engkau dapati dia sebagai wahyu dari Tuhan yang bijaksana dalam mentadbirkan makhluknya. Jadi Quran tu Nabi dapat min ladun hakimin alim, dari sisi Allah yang bijaksana lagi mengetahui. Allah Ta'ala yang turunkan wahyu kepada Rasulullah, dan Rasulullah mempelajarinya, memahaminya dan menyampaikan kepada ummah. Daripada mana datang Quran tu? Min ladun hakimin alim, daripada Allah yang bijaksana lagi mengetahui. Sudah pastilah apabila kita menjadikan Al-Quran ni sebagai sumber dalam kehidupan, insya-Allah ia benar-benar akan menjadi hudau, petunjuk dan syifa, ubat kepada kehidupan kita. Kan? Pun tengok dalam solat, dalam ayat Quran, berapa kali perkataan solat kan? Cukup banyak tentang solat. Awal-awal surah banyak cerita tentang kepentingan solat. Jadi solat ni sebenarnya orang yang melakukan solat secara istiqamah, insya-Allah dia akan sentiasa dipandu, dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan solat itu sendiri merupakan ubat kepada orang. Tak salah saya pagi ada Imam Qutubi ada sebut dalam kitab dia, saya baca pagi tadi. Katanya ada satu hadis, saya tertarik dengan hadis tu. Satu hari Abu Hurairah dia jalan dengan Rasulullah. Dia jalan dengan Nabi SAW. Jadi Abu Hurairah ni dia ikut Nabi buat apa? Tak tahulah musafir ke apa. Tapi dalam hadis tu ceritakan Nabi pun sembahyang. Nabi sembahyang dua rakaat. Abu Hurairah tengok Nabi sembahyang, dia pun sembahyang. Lepas tu dia berhenti, dia duduk. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Hurairah, kenapa kau duduk?" Abu Hurairah diam ya. "Aku tahu kau sakit perut kan?" kata Rasulullah. "Kalau kau sakit perut, sembahyanglah. Kerana sembahyang tu ubat kepada sakit perut." Sakit perut suruh sembahyang. Sakit perut suruh sembahyang. Itu Nabi sebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ubat sakit perut ni sembahyang Nabi sebut. Jadi siapa-siapa sakit perut tu bawalah sembahyang. Sama macam ubat sakit tekak tu adalah baca Quran. Sakit kerongkong, kita pun polik kan. Bila kita sakit pakaknya, kita pun berhentilah. Tak ada baca apa, hanya cakap pun tak. Ya. Apa Syekh? Dalam hadis tu tuan tengok, dan tak salah dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. Kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti menceritakan tentang ilmu ulum Quran. Ada dalam tu hadis disebutkan tentang sahabat yang jumpa Nabi, kata, "Ya Rasulullah, aku sakit kerongkong." Rasulullah kata, "Kau pergi baca Quran. Quran tu ubat." Dia sahabat yakin, dia buat, dia niat itu sebagai ubat, Rasulullah jadi ubat. Memang Quran apa ayat pun jadi ubat untuk kita semua. Dia dalam istilah ulum Quran dipanggil iqtibas, berdoa menggunakan ayat-ayat Al-Quran kan. Yang ada kaitan-kaitan dengan kono api, baca qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Macam kan, apa lagi? Takut baca ayatnya, nak berani baca ayatnya, nak pengorik baca ayatnya, adalah sempena-sempena yang kaitan dengan ayat. Jadi Quran tu sebenarnya ubat. Macam juga solat, ubat kepada kita semua. Bagi yang yakin, sepatutnya kita ni Rasulullah sebut, "Khuz minal Quran ma syi'ta lima syi'ta." Ambil yang mana-mana ayat pun untuk kegunaan apa pun. Tengok anak sakit perut di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tak dengar. Qul huwallahu ahad tu lah jadi ubat. Asal ni maning kan Ustaz? Kan? Tak payah baca ayat fala yasuddannaka. Kan tak ingat ayat tu. Di sini pening baca. Inna a'tayna, niat jadi ubat. Eloklah pening. Bagi orang yakin lah. Tapi dia tak boleh tiba-tiba macam tu jadi elok dah. Quran pun tak baca. Sakit sini kata dia. Weh, saya baca-baca Ustaz, tak elok pun. Alah, hari tu ya kau nak baca Quran. Bacalah Quran tu tiap hari. Ya, Quran tu dah berdampingan dengan kita. InsyaAllah. Kan? Kalam Tuhan sudah pastinya tak sama dengan kalam manusia. Penuh dengan keberkatan. Jadi kita niatkan ubat, insyaAllah betul-betul dia akan jadi ubat yang ampuh untuk macam-macam penyakit. Itu ayat yang ke-6 tuan-tuan. Kita mula masuk tentang cerita Nabi Musa. Jadi cerita-cerita ni memang seronoklah kita baca cerita Nabi ni. Banyak memotivasi kita kan. Ayat yang ke-7, ingatlah, kita tengok sedikit tuan-tuan. Ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sesungguhnya saya ternampak api
Nanti dari sana saya bawakan berita kepada kamu atau saya bawakan kepada kamu yang sepotong api yang menyala. Mudah-mudahan kamu dapat berdiam memanaskan badan. Jadi ni kisah ni ketika dalam perjalanan daripada Madian. Kan Nabi Musa dia berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Nak balik ke Mesir. Sosek. Ya padang pasir sama ya. Sosek. Kan dalam pokan pun sosek itu ada bangunan-bangunan nak jadi petunjuk. Sosek ini kat padang pasir pula. Sosek Nabi Musa kan. Itu siap. Dalam pokan siap. Bukan ada petunjuk-petunjuk. Ada Tuan Haji Wazir tunjuk jalan. Turn left. Turn right. Kan? Turn left. Turn right. Haji Wazir. Tengok apa? Haji Wazir ya. Wis. Tunjuk. Sosek. Situ. Ini kat padang pasir. Tak nampak apa-apa dah lah. Malam gelap. Betul-betul bintang ya ada. Sosek Nabi Musa. Dalam keadaan sesat tu nampak cahaya orang. Maka ketika dia nampak cahaya jauh. Sebab tu ayat sa'atikum ni aku akan datang kat kamu. Mana nak ambil masuk pergi ke api tu. Kan balik. Nak nyadap anak bini dia kata sa'atikum minha bi khabar. Aku nampak cahaya tu mungkin kita boleh cahaya tu jadi petunjuk dan mungkin boleh kita ambil untuk panaskan badan. Ayat ni. Nabi Musa sebut pada isi dia. Kata Ustaz Ahmad Sunnah Haji, di antara ayat Quran yang turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW itu terdapat kisah Nabi Musa AS bersama kaumnya. Allah menyebutkan seperti berikut. Ingatlah wahai Rasul. Jadi Allah Ta'ala ceritakan pada Rasulullah, pada kita semua ni, supaya ambil pengajaran. Dan ceritakan kepada kaummu semasa Musa di dalam perjalanannya ke dari negeri Madian untuk menuju negeri Mesir, tetapi telah tersesat jalan. Sedangkan pada waktu itu Nabi Musa AS bersama keluarganya iaitu isterinya yang kebetulan dia pula sedang bersalin melahirkan anaknya di tengah-tengah padang pasir pada suatu malam yang sangat gelap dan udara pula terlampau sejuk. Isi itu sebenarnya hamil. Bawa berjalan. Bersalin pula ke padang pasir. Orang Arab. Kita kalau bersalin 40 hari umat kita tak boleh rorak. Tidur. Berjalan perlahan-lahan. Kena pakai stukil. Kena pakai baju soju. Takkan bontan ke apa macam-macam lah istilah orang Melayu. Orang Mesir tuan. Pagi itu saya tegur dia. Saya kata, ya ammah. Lah, kuais dia. Kau bersalin? Bersalin. Pagi tadi dia bersalin. Potang tu dia tanya ada ngunyah baju. Pagi dia bersalin, potang dia basuh baju. Macam ni ada ngunyah baju. Pun bersalin tu. Ada. Tapi orang Melayu ni dia bukan lambi, dia sopan ke. Seselu, buka pelan-pelan. Yang pergi mana-mana tu pakai baju soju. Mesti soju orang agak mungkin faktor badan pun juga kan. Orang Mesir ni gagah-gagah. Kan orang benua Afrika kita ni lah kita makan nasi lama-lama Melayu lah kita. Nama pun Melayu, gaya Melayu. Orang Arab dia makan gandum je kuih. Tapi tak juga kan. Orang asli dalam hutan tu kuat tuan badan Saya ingat saya dalam di Palung Ngempek tu saya motong, tolong pak saudara saya. Jual luar lah kan, jual kat dalam sikit ni ambil 40 sen pak saudara. Kita pergi hutan tu. Ke hutan ni sampai rumah orang asli. Banjir pula, tolak segerap 1,5 kilo. Jalan pakai dada air tu, tolak je. Sampai tu dah tunggu anak orang asli. Siapa tu? Perempuan. Bawa motor. Kita bawa segerap ni 50 kilo, 60 kilo ni. Perempuan. Tanya kau berapa tahun mu kau? 17 tahun, dia kata 5. Badan bos saya je. Sekarang ni jalan becak ni kau nak bawa macam mana? Naikkan atas motor ni nanti saya boleh bawa. Lapis dia tuan. Cenia. Saya pun tak berani tu dah. Memang asli dia orang. Masa tu. Lepas tu dia bawa gerab tu pergi ke mak ke abah rupanya abah ni yang Cina. Tu saya tak tahu lah. Lapis tu dia manjik pokok tampil sebelah tu. Yang itu saya kagum. Nak kata kuat badan tu. Pokok tampil tu besar. Dia tak panjik pokok besar tu mana nak molok pokok besar tu. Dia panjik kat sebelah tu. Ada akar-akar tu dia bergayuk sampai kat tengah tu. Masya Allah kata. Kuat. Tu orang tanah Melayu tu. Tapi yelah. Dia duduk mungkin di dalam hutan tu. Dia badannya gagah kuat lah. Kita duduk dalam pokan ni. Manjur kan. Panis sikit kan dah kita buka aircon. Dia tak ada dalam hutan tu memang gagah. Jadi orang Mesir ni memang gagah.
kan orang ni. Yalah budak kecil pun dia angkat buat budak umur tekatan apa ni 12 tahun ngangkit poti air sikit emas ni angkat kedai tu dia seorang ngangkit poti air besar tu. Panggil dia poti air saya rosak. Datang seorang, mana kawan-kawan tu? Tak payah. Pak cik naikkan kat belakang saya ni, dibuat tangan kat belakang dua. Nanti sampailah mana kau dah ujung. Sini aku suah, jaga kau dah. Saya tengok macam mana kau nak angkat. Letak kat belakang tu dia angkat perlahan bungkuk sampai kodai tu. Kalau bagi anak kita yang 12 tahun tu mati kimpap lama dah mati situ. Ini dah orang benua Afrika agak dia kasar badan, tubuh dia kasar. Jadi ni bersalin. Dah lah bersalin sosek lah tuan-tuan pasir tu, sojuk kan tu. Nampak api. Jadi ketika itu perlu api nak berdiam sebagainya, Allah Taala pun nampakkan cahaya api. Jadi Nabi Musa pun sebut, saya tertarik dan merasa senang apabila ternampak nun jauh di sana cahaya api yang berkelip-kelip. Nabi Musa nampak. Kegembiraannya itu telah dilahirkannya kerana tujuannya untuk mendapatkan api tersebut dengan mengatakan lagi, saya akan ke sana, kemudian akan kembali menemui kamu untuk membawakan berita mengenai apa yang saya lihat nanti, ataupun memadailah kalau saya bawakan sepotong api yang menyala untuk kamu buat berdiam memanaskan badan di malam sejuk. Dah selesai, mungkin kita dapat berita gembira, mungkin tu rumah orang, mungkin ada sesuatu yang menggembirakan kita yang selesai ni, atau sekurang-kurangnya kata Nabi Musa ke isi dia, kita sojuk ni dapat panas badan. Jadi bila Nabi Musa sampai pergi api tu, manakala Musa telah sampai ke sana, ayat ke-8, kedengaran suara memanggilnya itu beroleh keberkatan orang yang dekat dengan api dan orang yang di sekelilingnya, dan maha suci Allah Tuhan seru sekalian alam. Tengah-tengah padang tu tiba-tiba dengar suara. Kita kalau macam tu, bukan tengah-tengah padang, ke rumah kita dengar bunyi pintu keon, kita dah lari dah. Takut ini tengah-tengah padang pasir tu berkolak-kolak, tiba nampak cahaya pergi. Jadi dalam ayat ni Imam Al-Qurtubi dibahaskan cukup panjang lah. Ayat ni kan sampai ke api tu, tengok api tu macam mana sifat api tu, di mana api tu keluar, macam mana bentuk api tu, sehingga api tu akhirnya condong ke Nabi Musa. Nabi Musa ke belakang takut. Dan api tu nanti kita akan tengok, nanti kita bahaskan insya-Allah minggu depan lah, dah 7.25. Api tu keluar daripada pokok yang hijau. Makin besar api tu makin hijau lah pokok tu. Kan? Ketika itulah, ketika Nabi Musa beran-beran tu, kedengaran suara lah menyeru. Dan di situlah, di lembah tua itulah Nabi Musa diangkat sebagai Rasul Nabi kan, untuk umat manusia, untuk kaum dia pada ketika itu. InsyaAllah tuan-tuan kita detailkan ayat 8 ni pada minggu hadapan insyaAllah. Ni cerita menarik ni. Kan? Cerita Nabi Musa ni menarik cerita dia. InsyaAllah panjang umur kita akan bincang. Allah Ta'ala ceritakan pada ayat ni macam mana dia dapat hidayah, dia dapat kenabian, dan juga cerita bagaimana Nabi Musa ni dapat tongkat kan. Tongkat yang jadi ular tu kita akan jumpa nanti ayat berikutnya, ayat 8, 9, 10 ni cerita tentang Musa alaihi salam. Wallahu alam tuan-tuan. Saya ingat cukuplah sekadar tu untuk pagi ni. Kita berhenti. Sebab pagi Ahad ni saya dah buat kan, hari-hari memotong rumput, memesan rumput sedunia. Jadi kita berhenti awal sikit. Nak mesin rumput boleh mesin rumput pagi ni. Wallahu alam wa qulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kalau ada dapat jawab, saya jawab. Kalau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Sebab ilmu ni bukan kita punya orang. Kalau ada lah. Biasanya tak ada. Biasanya tak ada kan. Saya macam saya cerita kat Tua Haji Leman tu. Kalau kat Bukit Rokan, ada orang yang apa yang copek pangkeh, dia tak nak orang soal. Siapa yang tanya tu kan tak faham tu. Langsung takut orang nak tanya. Katanya kan takut tak faham lah. Semua berbaik faham. Padahal banyak nak tanya. Tak ada tuan-tuannya. Kalau tak ada, kita berhenti di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik.
اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.